Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang yang bernama Ustaz K, sebagai seorang yang berpengalaman lebih daripada 8 tahun sebagai imam, jadi saya sangat berpengalaman dalam public speaking. Alhamdulillah. Yang mana public speaking adalah satu perkara yang tak ramai orang nak buat. Cuma kalau dulu saya public speaking dan saya perlu naik mimbar dan berkhutbah, terutama pada setiap minggu, pada hari Jumaat, jadi saya perlu naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita buat persediaan sebelum kita buat live. Yang pertama sekali adalah persediaan kita daripada segi mental kita perlulah dalam keadaan yang terbaik, bersedia sepenuhnya, supaya kita tidak jadi down ketika berada di atas mimbar, terutamanya apabila melihat ratusan ribu manusia berada di bawah kita ataupun di hadapan kita ketika berada di mimbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali persediaan mental. Bagaimana kita nak bersedia dengan persediaan mental? Bagaimana? Caranya adalah dengan kita mempraktikkan satu perkara, iaitu kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana doa dia? Antara doa yang boleh kita amalkan adalah doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ataupun kita boleh membaca surah Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, persediaan mental kita sebelum kita berbicara adalah dengan cara kita melihat terus kepada belakang. Mana yang paling belakang sekali? Kalau kita dalam hall, dalam dewan, dalam masjid, dalam sekolah ke, ada hall, jadi kita pandang yang paling jauh sekali di belakang. Pandang yang paling jauh sekali yang kita boleh nampak. Macam tu. Kalau kita dalam hall, kita akan pandang ke paling belakang sekali. Kita jangan pandang terus ke tuju ke mata-mata manusia. Kita jangan tengok ke mata-mata manusia tu. Kita jangan pandang ke arah manusia. Kita pandang ke belakang dahulu. Lepas itu barulah kita turunkan sedikit demi sedikit ketika kita bercakap. Bermaksud kalau dengan handphone kita tak perlu pandang ke arah berapa audience kita yang hadir, 15, 16, 17, pedulikan. Yang kedua adalah persediaan dari segi fizikal. Persediaan dari segi fizikal melibatkan kesihatan kita, terutamanya kalau kita dalam keadaan yang tidak berapa sihat, elok dipendekkan masa bercakap. Yang pertama. Yang kedua, persediaan dari segi fizikal adalah dengan cara pemakaian yang bagus. Pemakaian yang bagus menambahkan keyakinan diri. Pemakaian yang bagus, muka tak adalah nampak macam muka baru bangun tidur. Ini tidak kan? Pakai baju tidur. Lepas tu bangun terus nak buat live, nak jual baju dan sebagainya. Jadi tu tak berapa baguslah. Okey, dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, persediaan dari segi fizikal juga adalah dengan mendapatkan air. Pun kalau kita berpuasa tak boleh lah. Kalau kita tak puasa, kita boleh dapatkan air segelas dan kita sediakan di sebelah kita, supaya apabila kita bercakap-cakap haus tekak kita, maka kita boleh minum. Jadi kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang saya dapati, dia tak berani buat live. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Cuba kita pandang ke cermin. Kalau kita pandang ke cermin, kita nampak siapa? Kita nampak diri kita kan? Kalau kita nampak diri kita, apakah diri kita itu bukan orang? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apakah diri kita itu bukan orang?
Kalau kita bukan orang, jangan jadi orang, pergi duduk hutan. Jadi adalah terbaik jika kita dapat praktikkan di hadapan cermin terlebih dahulu. Kalau kita sangat tidak confident untuk bercakap di hadapan orang, maka kita cakap depan diri kita dahulu. Cakap depan cermin, bercakap dengan diri kita dahulu. Sebab diri kita juga adalah orang dan kita sedang bercakap dengan musuh. Bagaimana nak bercakap dengan musuh? Mesti kita cakap dengan confident kan? Jangan kita bercakap dengan tidak confident kan? Kejap lagi kena pancung dek musuh. Walaupun dalam cermin tu musuh adalah diri sendiri tapi dia tak pancung. Tapi sebenarnya keadaannya adalah apabila kita tak berani buat live sekarang ini, sedangkan live itu adalah sebenarnya satu TV percuma buat kita. TV percuma. Nak masuk di TV tuan-tuan dan puan-puan, siarannya 5 minit 6 minit kena bayar RM20,000 RM30,000. 5 minit 6 minit sahaja kena bayar sampai RM20,000 RM30,000. Sedangkan sekarang ada live, kenapa kita tak gunakan? Sayang kalau kita tak gunakan, sayang. Sebab apa kita bazirkan satu manfaat yang ada. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat live di dalam Facebook tuan-tuan, katalah tuan-tuan ada 1000 kawan, di belakang setiap 1000 kawan itu ada 5,000. Di belakang setiap 1000 kawan itu kemungkinan ada 5,000 kawan. Tak payah banyak lah, katalah 1000 kawan itu di belakang mereka ada 5,000. Ataupun tak payah banyak lah, di belakang mereka pun ada 1000 kawan juga. Jadi setiap 1000 kawan ada 1000 kawan. Cuba bayangkan 1000 kali 1000 dah berapa? 1 juta. Ada 1 juta potensi untuk apa? Untuk melihat kita punya video. Itu dia sebenarnya. 1 juta orang potensi untuk melihat video kita. Cuba bayangkan kalau 1 juta itu tak payah banyak lah. Tak payah banyak. Mungkin dalam 10,000. Katalah 10,000 orang daripada 1 juta. 10,000 orang membeli dengan kita pada hari itu. Ataupun tak payah banyak lah. 10,000 tu 5,000 jadi followers kita. Dia follow kita dalam page kita ataupun dalam Facebook kita. Yang lagi 5,000 tu membeli. Macam mana? Kaya tak kaya lepas tu? Jadi ini semua adalah tentang strategi kita. Strategi kita bagaimana kita nak buat dengan perniagaan kita. Daripada dulu pun semenjak saya meniaga dalam Facebook, saya tak pernah, saya boleh kata, bukan kata tak pernah lah, jarang sangat. Saya jarang sangat tag orang sebab saya nak menjual. Sebab itu bukan satu kaedah yang murni sebenarnya. Itu bukan satu kaedah yang murni. Okey, jadi kita nak buat adalah, apa yang kita nak buat adalah kita kena buat live. Kita kena buat live. Dan itulah kaedah yang terbaik. Sebab kalau kita buat live dan kita buat sharing info, ilmu dan sebagainya, itulah yang sebenarnya akan menarik pelanggan kepada kita, menarik orang percaya kepada kita. Jadi sebab itulah trust, kepercayaan akan terbina, dan selepas kepercayaan terbina maka akan berlakulah transaksi. Trust dan transaksi, trust dan transaction, kepercayaan dan pemindahan apa, duit lah, pemindahan wang, duit dan juga barang. Jadi itulah dia, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.